Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Mio? Baik, Alhamdulillah. Okey, sebelum Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dapat bersiaran sekali lagi pada pagi ini bersama live pertama Momen Buku My Book Time sempena Ramadan. Dan buku hari ini kita kupas satu tajuk yang sangat penting bersama panel yang sebenarnya seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru saya, guru politik saya. Jadi bila kita jemput beliau, biasanya saya jarang untuk jadi moderator, tapi hari ini saya rasa tak boleh lah. Bila guru saya sendiri moderator ni, saya kena persilakan. Ustaz Mio Irisfandi, apa khabar Ustaz Mio sekali lagi? Alhamdulillah baik, sihat alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Mio kerana sudi menerima liputan kita untuk berkongsi buku hari ini. Terima kasih. Baik. Agama dan politik. Sebelum saya masuk kepada perbincangan buku, mungkin saya nak justify sedikit. Ada orang tanya, mungkin ada yang tertanya, kenapa kita ambil buku agama dan politik? Kita dalam Ramadan, patutnya ambillah buku Ramadan, ibadah, apa benda tentang sedekah dan sebagainya. Bagaimana dalam ayat yang saya bacakan tadi, ayat tentang Ramadan ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Quran ini peranannya apa? Adalah untuk hudan linas, memberi petunjuk hidayah kepada manusia, wa bayyinatin minal huda, dan memberi keterangan-keterangan tentang petunjuk, wal furqan, dan juga membezakan antara hak dan batil. Dan saya rasa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat signifikan dengan membawa perubahan, sama ada perubahan diri ataupun perubahan pada masyarakat, kerana di dalamnya terkandung puasa untuk perubahan diri dan penghayatan kepada kesusahan dalam masyarakat. Di dalamnya terkandung zakat yang sebagai peranan ekonomi dalam merubah masyarakat. Di dalamnya terkandung ruh transformasi yang kita kena bawa. Jadi saya rasa tidak ada cara reform yang terbaik melainkan melalui politik. Jadi sebab itu saya rasa buku ini sangat juga signifikan dengan kita di bulan Ramadan. Saya goreng sikit dah. Ustaz Mio. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, Ustaz Mio. Sebelum kita masuk kepada buku, nak tanya khabar sikit macam mana, di mana sekarang tu bersiaran Ustaz Mio? Saya bersiaran di rumah di Putrajaya. Putrajaya. Ya, betul. Untuk makluman semua penonton, Ustaz Mio sekarang bertugas di Putrajaya dalam sektor perkhidmatan awam, dan posisi beliau adalah sangat strategik. Sebelum kita masuk ke buku sekali lagi Ustaz Mio, mungkin sahabat-sahabat boleh komen dulu. Okey, Ramadan kali Kok Lanas clear. Kampung Kaabah clear. Okey, terima kasih Syarah Syamimi. Ni tag kawan-kawan Etika Fadhil Sakinah Yaqub. Okey. Sebagai permulaannya Ustaz Mio tentang buku agama dan politik ni. Mungkin sedikit kupasan awal. Mungkin boleh Ustaz Mio kongsikan kenapa buku ini? Apa istimewanya buku ini? Kenapa penting untuk kita baca buku ini? Silakan Ustaz Mio. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator, sahabat saya, saudara Fakhrul Razi. Saya tak ingat last jumpa bila saya waktu kita minum pagi tak saya. Saya tak ingat bila. Mengeteh. Di Kelantan, ya. Betul. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Momen Buku kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Saya memang mengikuti beberapa siri kupasan buku yang dianjurkan oleh Momen Buku. Dan alhamdulillah saya pun tak sangka hari ini saya dijemput untuk mengupas buku yang telah saya baca baru-baru ini. Dan ini adalah merupakan first time saya kupas buku secara live. Sebelum ni saya banyak menulis saya sebenarnya tak pandai. Menulis bolehlah sikit-sikit kalau bercakap
depan orang ni gugup sikit dah lama pun tak bercakap. Dan saya perlu letakkan premis di sini bahawa saya hanya sekadar pembaca, bukannya penulis buku. Jadi kalau pembaca tu kena assume lah yang kita ni banyak benda yang kita tak tahu, so kita kena baca buku tersebut. Dan sebenarnya membaca ni bukanlah satu hobi saya kan. Cumanya pada tahun ini bila saya ada baca satu buku yang pertama tu kan, saya nak yang ditulis oleh Iman Daniel, dan saya rasa perlu untuk saya membaca secara serius mana-mana buku, dan perlu ada satu struktur yang tersusun untuk kita membaca buku. Kita perlu membudayakan ilmu, kita perlu membudayakan membaca, dan saya jadikan itu sebagai satu tabiat ataupun budaya saya pada tahun inilah. Jadi saya subscribe goodreads.com mungkin saudara Fakrul pun ada subscribe Goodreads, and then saya cuba disiplinkan diri saya untuk baca buku dari kulit ke kulit, and then saya tulis review dalam website tersebut. So alhamdulillah buku ini adalah buku yang ke-13 daripada 100 buku yang saya sasarkan pada tahun ini. Dan buku ini adalah merupakan buku pertama dalam kategori sains politik. Sebelum ni ada buku, tapi buku tu adalah buku berkenaan dengan sejarah PAS 1951 hingga 1957. Jadi buku ini adalah buku pertama berkenaan dengan kategori sains politik. Dan insyaAllah sekarang ni saya tengah habiskan satu lagi buku dalam kategori sains politik ini, iaitu berkenaan dengan Islam dan demokrasi yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak pada para asatiza, para alim ulama, jika apa yang saya nak sampaikan, kongsikan dalam buku ini tidak menepati sebenarnya apa yang ada. Cuma saya katakan tadi, saya sekadar pembaca lah. Dan buku ini untuk pengetahuan Fakrul, mungkin Fakrul pun dah baca. Boleh ke saya panggil Fakrul ke lain? Boleh. Saudara moderator Fakrul Razi lah saya panggil, biasa saya panggil Fakrul. Saudara Fakrul Razi, buku ini bagi saya buku yang sangat fundamental tentang agama dan politik. Dan bila saya baca bab 1 dalam buku ini yang mengupas dua kata kunci utama, iaitu agama dan juga politik, saya dapati buku ini adalah buku yang agak komprehensif. Kalau saya tidak menepati sebenarnya apa yang ada, cuma saya macam mana? Kan ada gangguan? Okey. Buku ini buku yang agak fundamental dalam sains politik ataupun dalam politik itu sendiri. Kalau saya pergi, macam kita pergi kedai-kedai buku, kita nak cari apa buku yang paling asas tentang politik, mungkin kita akan jumpa buku Introduction to Political Science, pengantar kepada sains politik, ataupun mungkin ada buku-buku tentang politik Islam. Tapi saya fikir bila kita baca buku ini, di bab yang pertama itu sudah cukup untuk membuka pintu hati kita ataupun ke pemikiran kita tentang apa itu politik dan apakah politik dalam Islam. Jadi bab 1 itu pun dah bagi saya dah cukup besar, cukup besar dia punya ilmunya, luasnya ilmu. Dan kita tahu bahawa yang menulis buku ini juga adalah seorang yang kita tidak perlu untuk perkenalkan lagi, iaitu Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni kalau kita lihat dia punya beliau punya manhaj pun, kita dapat lihat bahawa beliau ini bukan berada dalam kategori orang-orang yang mutasyaddid, orang-orang yang terlalu rigid, dan beliau juga bukan seorang yang mutasahil, yang terlalu bermudah-mudah, terlalu longgar, tapi beliau adalah seorang yang mutawassit, yang berada di manhaj wasatiyah, dan itu yang beliau perjuangkan selama ini. Dan buku ini sebenarnya asalnya adalah daripada kertas kerja, yang mana beliau dijemput dalam satu persidangan di Eropah, tak silap saya. Beliau menulis tentang kedudukan minoriti Muslim dan orang-orang Islam yang minoriti yang tinggal di Eropah. So bagaimana fiknya, bagaimana interaksi mereka, bagaimana kedudukan sosio-politik mereka di negara Eropah. Jadi hasil daripada pembentangan tersebut, beliau cuba beliau telah mengambil macam-macam lagi pandangan, risalah-risalah kertas kerja yang lain,
dan beliau mendalami lagi, akhirnya beliau menulis sebuah buku yang ada pada hari ini, iaitu buku Agama dan Politik, ataupun dalam bahasa Arabnya adalah Ad-Din wa Siyasah, At-Ta'sil wa Raddu Syubhat. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Mio atas penjelasan ataupun pencerahan tentang asas kepada adanya buku ini. Keistimewaannya. Saya rasa saya suka kepada Ustaz Mio sebut tentang manhaj yang dibawa oleh Prof Yusuf Al-Qaradawi, iaitu satu bukan sekadar disiplin pemikiran, tapi disiplin bukan sekadar satu disiplin dalam buku, tapi disiplin pemikiran dan juga disiplin ilmu. Betul. Yang saya rasa perkara itu perlu diambil berat dalam meneliti buku-buku berkaitan dengan politik, khususnya politik dan Islam pada zaman sekarang. Jadi sebut tentang manhaj, mungkin di sana ada hasrat tersendiri yang mungkin penulis ataupun Profesor Yusuf Al-Qaradawi ada yang nyatakan kenapa tujuannya Prof Yusuf Al-Qaradawi menulis buku ini. Silakan Ustaz Mio. Baik, seperti yang saya katakan tadi, bila kita membaca buku ini, memang ada setengah pandangan yang berpendapat bahawa politik itu adalah satu perkara yang kotor, satu perkara yang tidak wajar dimasukkan di dalam Islam ataupun dalam agama, kerana agama itu suci, sakral dia panggil kan. Jadi dia kata politik itu adalah politik yang kotor. Jadi tak boleh politik itu dimasukkan dalam agama, ataupun agama itu tidak ada kedudukan dalam politik. Dan dikala orang mengambil pandangan-pandangan idealisme lain, izm yang lain, jadi kita penulis juga meletakkan bahawa perlu kepada pemahaman yang jelas tentang politik Islam. Menariknya bila disebut dalam bab 1 ini, saya suka sebut dalam bab 1 ini sebab beliau kupas tentang ad-din was-siyasah. Ad-din itu apa? As-siyasah itu apa? Ad-din itu dikupas daripada sudut etimologi dan juga terminologi. And etimologi itu maksudnya asal usul perkataan itu. Ad-din itu asal usul perkataan itu adakah daripada bahasa Arab ataupun daripada bahasa lain. Siasah itu pula adakah daripada bahasa Arab ataupun daripada bahasa lain. Jadi bila beliau kupas tentang ad-din itu apa daripada sudut etimologi, terminologi, pandangan ulama, begitu juga dengan siasah, etimologinya, terminologinya, pandangan-pandangan daripada ulama dan juga pandangan-pandangan lain, di situ kita dapat lihat bahawa Masya Allah kan, politik dalam Islam itu sangat tepat. Bila kita lihat beliau mengambil pandangan daripada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Turuq Al-Hukmiyah. Saya rasa ini pandangan tepat tentang Islam, tentang siasah. Beliau mengatakan bahawa siasah itu adalah perkara-perkara yang membawa manusia kepada maslahah dan juga mengelakkan manusia ini daripada mudarat, walaupun perkara itu tidak dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak dinyatakan di dalam nas Al-Quran. Saya ulang sekali lagi. Politik itu maksudnya membawa manusia kepada maslahah dan mengelak manusia daripada mudarat, walaupun perkara itu tidak disebut dalam nas Al-Quran dan juga hadis. Boleh faham Fakrul? Nampak kerut kepala tu? Dia berat sikit. Boleh. Okey, maksudnya begini sebab Imam Syafi'i ataupun ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa tidak ada politik itu melainkan apa yang menepati syarak. Politik itu tidak ada melainkan apa yang menepati pada syarak sahaja. Jadi Imam Ibnul Qayyim mengatakan kalau kita maksudkan politik itu hanya apa yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis sahaja, kita baca Al-Quran, kita baca hadis, jumpa berkenaan dengan politik, maka kita kata itu sahaja politik, maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan itu tidak tepat. Kerana politik ini, walaupun tidak ada perkara-perkara politik ini yang tidak ada dalam Al-Quran dan juga hadis,
itu adalah merupakan politik selagi mana dia tidak bercanggah dengan nas syarak atau tidak bercanggah dengan syarak. Apa yang boleh saya katakan di sini secara mudahnya ialah politik itu adalah perkara maslahah selagi mana ia tidak bercanggah dengan agama kita, tidak bercanggah dengan Islam. Boleh kot kan? Takat tu. Boleh. Jadi Okay. jadi di situ kita jelas kan pandangan tentang politik, dan beliau juga mengambil pandangan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mana beliau dalam kitab tersebut mengatakan bahawa kuasa dan agama itu adalah seperti saudara kembar. Kan? Agama itu sebagai asas dan kuasa adalah penjaganya. Sesuatu perkara yang tidak ada asas, maka dia akan rosak, dan sesuatu perkara yang tidak ada penjaga, maka ia akan hilang. Nak menunjukkan bahawa politik dan juga Islam itu kan, sangat orang kata apa, sangat akrab, tidak terpisah, dan kita tidak boleh mengatakan bahawa wujudnya dualism, wujudnya dualism di antara politik dan juga agama. Itu yang saya boleh kongsikan, Saudara Fakrul. Okey, masya-Allah. Berat kepala saya nak hadam kejap Samir. Itu saya rasa lebih mudah kalau tulis tu. Ya. Saya akui bahawa buku kita yang kita bincangkan pada pagi ni dia agak laras akademiknya agak tinggi, dan mungkin dia agak berat berbanding buku-buku yang kita pernah bincangkan dalam sesi My Book Time sebelum ini. Tapi tak apa, tak ada masalah, sebab kita memang, saya ingin bagi tahu kepada penonton, mungkin juga untuk pengetahuan Samir, bahawa sesi My Book Time yang kita adakan di Momo Buku ini adalah sesi untuk kita berkongsi apa sahaja buku, untuk menggalakkan lebih ramai masyarakat untuk membaca. Bila kita share, dengan harapan lepas ni ada lagi orang akan cari buku tersebut, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita kongsikan pada hari ini, walaupun kedengarannya berat, tapi telah diringankan sedikit saya rasa oleh Ustaz Mio, supaya lepas ni boleh untuk kita cari dan lebih dalami. Kalau boleh saya tanya Ustaz Mio, di mana sebenarnya kita boleh dapatkan buku ni? Saya tak pasti sama ada buku ni masih lagi diterbitkan atau tidak, tapi akhirnya pada tahun 2009 terbitan pertama. Buku ini diterjemahkan, diberikan hak penterjemahannya kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Ghani Samsudin. Masya-Allah. Dr. Ghani Samsudin. Tapi kalau kita refer buku ini diterjemahkan oleh Ibnu Syams, tak silap saya. Saya tak pasti siapa mungkin yalah, kita tak pasti siapa sebenarnya penterjemah ini, Ibnu Syam ini. Walau bagaimanapun, apa yang saya boleh katakan, kalau kita baca terbitan ini, dia ada banyak beberapa laras bahasa ataupun perkataan-perkataan yang saya tak pasti sama ada terlalu tinggi ataupun, contohnya ada perkataan-perkataan arbitrase, dia ditukarkan kepada bahasa Melayu, comprehensitivity. Walaupun kita faham, mungkin kita faham benda tu sebab dalam bahasa Inggeris, tapi perkara itu mengganggu saya sebenarnya. Bila saya baca tu, alamak, ada perkataan-perkataan macam tu, dia mengganggu kan. Tapi saya sangat berharap kalau ada peluang buku ini diterbitkan semula dengan laras yang lebih baik, dan kalau ada infografik, kalau macam seperti sekarang ni lah kan, kalau suka baca buku ada infografik dan sebagainya, susunannya kalau kita perbetulkan semula, saya rasa buku ni sangat menarik untuk kita fahami. Masya-Allah. Saya rasa saya boleh relate dengan apa yang Ustaz Mia bagi tahu, terganggu dengan terjemahan yang tak adalah kata entah apa, tapi mungkin dia tak masuk dengan ayat mungkin, ataupun ada satu perkataan, saya boleh kongsikan tu perkataan barangkali akan ada yang mengkritik kata-kata penulis bahawa filosof bertolak dari ratio N-sig. Jadi kita baca tu, saya ambil masa lebih kurang dalam 2 minggu baca buku ni, sebab ada perkataan-perkataan yang saya terpaksa ulang banyak kali untuk saya nak betul-betul faham. Jadi dia berbeza berbeza kalau dengan buku yang ni, buku yang saya baca sekarang ni, Islam dan Demokrasi ni, laras bahasa sangat mudah kan. Laras bahasa sangat mudah, dan dalam dia ada infografik. Bukan kita kata infografik, maksudnya infografik tu membantu kita untuk memahami kan. Jadi itulah, saya rasa kita kena, kalau ada ruang boleh kita kita perbaiki semula dan terbitkan dengan laras bahasa yang lebih baik.
Okay. Okay, kita dah masuk sebenarnya ke dalam konten-konten berkaitan dengan buku ini. Mungkin Ustaz Mio boleh kongsikan secara lebih lanjut. Kalau tadi Ustaz Mio mungkin bagi tahu yang konten buku ini pada asasnya ataupun pada bab 1 itu dijadikan sebagai teras kepada perbincangan, iaitu terjemahan kepada ad-din ataupun agama dan juga kupasan tentang siasah iaitu politik itu sendiri. Itu dalam bab 1 yang saya difahamkan. Mungkin apa lagi konten isi-isi menarik yang mungkin Ustaz Mio boleh kongsikan kepada kami daripada buku ini? Silakan. Okey, buku ini dia ada 5 bab utama, dan setiap bab itu dia ada subtopik. Okey, bab pertama tadi saya katakan dia berkenaan dengan 2 kata kunci, ad-din dan juga as-siasah, dikupas dengan begitu mendalam. Bukan hanya etimologi dan terminologi, tapi juga penulis ini memetik apakah maksud politik itu daripada pandangan perspektif barat, apakah maksud politik itu daripada perspektif fuqaha, apakah maksud politik itu daripada perspektif ahli falsafah, ahli sosiologi. Jadi saya rasa cukup menarik, cukup menarik buku ini. Itu bab pertama. Bab yang kedua adalah berkenaan dengan secularism, kan? Pandangan Islam terhadap politik dan pandangan sekularis terhadap politik. Jadi di situ ada pendekatan comparative approach, pendekatan perbandingan di antara pandangan Islam terhadap politik dan pandangan sekularis terhadap politik. Disebabkan itu buku ini mengatakan bahawa buku ini menjawab syubhat-syubhat, menjawab dakwaan-dakwaan tentang sekularis terhadap politik. Itu bab yang kedua. Bab yang ketiga adalah berkenaan dengan Islam dan negara, sekularis dan negara. Macam mana pandangan Islam terhadap penubuhan negara Islam? Bagaimana pula pandangan sekularis terhadap negara Islam, negara? Jadi itu bab yang ketiga. Bab yang keempat adalah berkenaan dengan sekularisme itu sendiri. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan kedudukan kaum minoriti di Eropah. Kedudukan kaum minoriti di Eropah adalah kertas kerja beliau yang dibentangkan pada tahun 2006 tak silap saya. Kemudian beliau jadikan sebagai satu bab khas dalam buku ini. Itu yang saya boleh katakan. Ada 5 bab. Wallahualam. Okey, saya tersenyum tadi sebab dengar ringtone telefon tu. Ya, betul. Satu ringtone yang agak klasik. Saya jadi biasa orang pasang lagu nasyid ni Allah. Menarik. Ada tak bab-bab ataupun pandangan-pandangan itu yang Ustaz Mio boleh kongsikan secara lebih mendalam ataupun lebih mudahkanlah untuk kita bincangkan pagi. Silakan. Saya cuba nak kongsikan satu bab dalam bab yang kedua berkenaan dengan pandangan Islam terhadap politik dan pandangan sekularis terhadap politik. Dakwaan sekularisme mengatakan bahawa kita serahkan urusan kaisar kepada kaisar dan serahkan urusan agama itu kepada Tuhan. Ini ada dalam, tak silap saya ada dalam Bible perkara ini. Macam mana mereka membuat doktrin bahawa serahkan urusan kaisar ini kepada kaisar, serahkan urusan negara itu kepada negara, pemerintah, dan serahkan urusan agama ini kepada Tuhan. Mereka mencuba untuk menjadikan agama itu sebagai satu ruang peribadi sahaja, perkara-perkara yang bersifat ritual dan pengamalan peribadi, maka itu adalah agama. Agama tidak boleh berada dalam public domain. Dia tidak boleh berada dalam politik, dia tidak boleh berada dalam ekonomi, tidak boleh berada dalam pendidikan. Walaupun mereka kata nak jauhkan agama dengan politik saja, tetapi hakikatnya mereka nak jauhkan langsung agama ini, intipati Islam itu dalam semua public domain. Ekonominya, pendidikannya, ketenteraannya, semua. Jadi perkara ini ternyata bercanggah dengan kesejagatan Islam. Universality Islam ataupun kumpulan Islam itu sendiri.
Dan mereka juga mendakwa bahawa tiada agama dalam politik dan tidak ada politik dalam agama. Dan walaupun itu tak berjaya, akhirnya mereka buat satu lagi label baru, Islam politik. Jadi ada Islam ekonomi, Islam politik, Islam progresif, Islam macam-macam Islam, label Islam dengan itu menunjukkan bahawa Islam itu terjuzuk dengan perkara-perkara yang tertentu. Dia tidak menggambarkan kesemulan. Jadi pada awalnya mereka nak cuba asingkan begitu, tapi bila mereka nampak orang dah tak boleh terima doktrin mereka, jadi mereka meletakkan Islam politik. Perkara ini perkara yang agak biasa juga, sebab orang kata macam ni kita nak terjemahkan dalam bahasa Inggeris. Adakah kita nak panggil dia political Islam ataupun Islamic politics? Ini pun ada perbincangan dia. Tapi tak ada dalam buku ni lah. Menariknya jawapan itu ada dibincangkan dalam buku ini, dibuat dalam bentuk subtopik. Yang pertamanya beliau menceritakan tentang kesyumulan Islam. Islam itu syumul, macam mana nature Islam itu merangkumi semua aspek. Yang kedua, apa yang menarik juga adalah beliau membahaskan tentang pandangan seorang tokoh, bukan seorang tokoh lah, sebab pandangan seorang bekas Syekh Azhar yang bernama Ali Abdul Razik, sebab saya rasa semua orang pun agak kenal, yang faham tentang politik dia agak kenal tentang Ali Abdul Razik ni. Bagaimana beliau mengatakan bahawa bagi Allah dunia ini terlalu hina untuk dibahaskan. Jadi dunia itu tidak ada dalam Islam. Memang betul kalau orang kata perkataan siasah itu pun tidak ada dalam Al-Quran. Kan? Perkataan siasah itu tidak ada dalam Al-Quran. Jadi beliau mengatakan perkataan siasah pun tidak ada dalam Al-Quran. Jadi bagi Allah politik itu terlalu hina untuk dibahaskan, ataupun perkara dunia itu adalah perkara yang hina untuk dibahaskan. Dan menariknya, Yusof Qaradawi beliau menjawab dengan begitu santai bagi saya, sebab beliau mengatakan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah ayat yang berkaitan dengan hutang. Dia kata berkaitan hutang. Maksudnya hutang itu sendiri adalah urusan, kalau kita sebut adalah urusan dunia, kan? Urusan antara manusia dengan manusia. Ayat yang paling banyak dalam Al-Quran adalah berkenaan dengan hutang. Jadi bagaimana kita nak mengatakan bahawa politik itu ataupun public domain itu tidak ada dalam Islam, sedangkan hutang itu dibincangkan dalam satu ayat yang cukup panjang dalam Al-Quran itu sendiri. Walaupun perkataan siasah itu tidak ada dalam Al-Quran, tetapi perkataan ataupun konsep al-hukmu, al-istikhlaf, at-tamkin, itu ada dibicarakan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan beliau juga menyebut dengan cukup cantik apabila beliau mengatakan Islam itu merangkumi politik dan peribadi Muslim itu adalah merupakan seorang peribadi politik. Walaupun kita kata, oh saya bukan orang politik, saya tidak mahu terlibat dengan politik, tapi peribadi seorang Muslim yang tulen itu adalah seorang peribadi politik. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab dalam buku ini mengatakan bahawa seorang Muslim dia perlu cakna dengan orang lain. Kebajikannya, amal ma'ruf nahi mungkarnya, menolong mustad'afinnya, bahkan Rasul-Rasul dulu pun telah menunjukkan bagaimana kita membantu orang susah, itu juga adalah sebahagian daripada politik. Dan saya boleh kongsikan sikit muka surat 96 dalam buku ni. Ada satu poin yang saya rasa cukup menarik untuk saya kongsikan. Berkenaan dengan buku ini, beliau mengatakan tentang mempertimbangkan antara nas dan juga maqasid. Mempertimbangkan antara nas dan juga maqasid, sebab ada orang mengambil tentang nas sahaja dan ada orang mengambil tentang maqasid sahaja. Beliau mengatakan ada beberapa golongan yang membahaskan tentang tujuan-tujuan syariat. Pertama, aliran tekstualis ataupun aliran teks, yang mana aliran tersebut adalah aliran az-zahiriyah moden. Mereka hanya mengambil teks sahaja tanpa melihat kepada maqasid syariah itu ataupun tanpa melihat kepada perkara yang tersirat. Yang kedua, bercanggah dengan aliran yang pertama, iaitu orang yang hanya mengambil maqasid sahaja dan melupakan teks.
nas Al-Quran. Kan? Orang ini adalah banyak menggunakan rasional, akal semata-mata. Yang disebut sebagai golongan Al-Mu'atilah, orang yang hanya mementingkan soal akliyah, soal akal, tetapi mengabaikan perkara-perkara nas-nas Al-Quran itu sendiri. Dan yang ketiga adalah aliran yang memperhatikan teks-teks partial ataupun teks-teks dan tujuan-tujuan syariat secara bersamaan dan juga seimbang. Dan ada yang mengatakan, yang saya juga agak tertarik untuk saya kongsikan di sini adalah berkenaan dengan bila ulama-ulama ataupun para fuqaha ini mereka membincangkan tentang siasat syariah ini, ada dalam kalangan mereka yang membincangkan siasat syariah ini adalah berkenaan dengan perkara ta'zir. Dan kalau kita tengok dalam jenayah Islam, dia ada hukum hudud, dia ada hukum qisas, dan ada satu lagi ta'zir. Kan? Ta'zir ini adalah memberikan hak kepada pemimpin untuk menentukan hukum. Dan hukum itu adalah hukum yang mesti melihat kepada maslahah dia dan tidak menimbulkan fitnah. Saya ambil contoh. Hukum bagi orang yang berzina, bagi orang yang belum berkahwin, diletakkan juga hukuman ta'zir ini adalah pengasingan secara selama setahun daripada tempat berlakunya zina, ataupun boleh membunuh orang yang melakukan bid'ah. Itu dah sampai perkara ta'zir. Jadi perkara ini ada kaitan dengan usul fiqh tu, mas. Contohnya macam masalih mursalah. Jadi itu perkara saya rasa agak berat untuk dibincangkan juga. Jadi itu yang saya boleh kongsikan secara fakru. Wallahu alam. Okey, terima kasih Ustaz Mio. Saya rasa dia terbawa-bawa perbualan. Saya rasa agak dia agak perbincangan kita yang berat, tapi saya rasa sebagai seorang yang meminati fundamental, saya rasa buku ini sangat penting dan crucial lah untuk kita memahaminya, kerana dia berbeza dengan satu bidang politik yang saya rasa makin meningkat naik sekarang ni Ustaz Mio, iaitu yang orang suka baca tentang real politik. Kita bincang sekejap lagi. Sementara itu, kalau untuk penonton-penonton, kalau ada sebarang soalan, boleh tanyakan soalan sama ada berkaitan dengan buku ini ataupun mana-mana buku lah yang Ustaz Mio pernah kongsi. Untuk makluman juga semua penonton, Ustaz Mio Ispandi boleh ikuti beliau di Facebook. Beliau agak kerap sekarang ni berkongsi buku-buku yang beliau baca. Dan menariknya adalah beliau baca kulit ke kulit. Ini saya rasa satu perkara yang sangat mencabar untuk generasi sekarang. Dan buku tu bukan novel yang biasa-biasa, buku-buku berat. Ada juga novel, satu buku novel. Ada juga novel. Novel apa tu? Ada satu. Christmasnya novel. Himpunan Cerpen. Saya baca yang tu je lah, tapi saya tak boleh pergi sangat lah buat novel. Tapi insyaAllah, tapi benda tu benda penting. Buku-buku sastrawan negara ni kita perlu baca. Tapi yelah, dia ambil masa lah. Wallahualam. Okey, menarik quote tu. Saya rasa buku-buku sastrawan negara kita ni semakin, saya tak tahulah, mungkin ini kita bincang lain lah, tapi saja untuk selingan. Satu yang agak tidak begitu mainstream lah di kalangan pembaca-pembaca hari ni. Mungkin satu perkara yang mungkin kita boleh pertimbangkan juga di bawah buku untuk kita ketengahkan balik buku-buku. Saya mesti perlu ketengahkan buku-buku sastrawan negara ni. Next buku daripada Ustaz Mio, kita tengok buku sastrawan negara. Okey, kita kembali ke kepada buku ini. Mungkin ada perkara yang saya rasa boleh kita bincangkan lebih lanjut tentang karya-karya yang diluncurkan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini berkaitan dengan politik. Sebab saya yakin ini bukan satu-satunya buku beliau tentang politik, Ustaz Mio, kan? Saya rasa Fiqhud Daulah yang agak famous, itu juga karya Profesor Yusuf Al-Qaradawi. Dan kita tahu pengalaman beliau bersama Ikhwanul Muslimin. Itu juga satu pengalaman menarik yang untuk kita ikuti. Saya sebut tadi bahawa ada kecenderungan masyarakat hari ini untuk melihat
sudut politik ini dari sudut dipanggil real politik, Ustaz Mio. Ya. Buku-buku yang agak famous sekarang ni, mungkin saya tak perlu sebut nama-nama buku tu. Antara kritikan yang mungkin kita boleh ataupun perbezaan buku yang dibawa oleh Profesor Yusuf Al-Qaradawi dengan buku-buku yang agak cenderung kepada real politik ini adalah Profesor Yusuf Al-Qaradawi ini tidak berada dalam lapangan politik. Mungkin itu antara membezakan pandangan Profesor Yusuf Al-Qaradawi dengan pandangan-pandangan ataupun tulisan-tulisan buku-buku politik yang lain. Kalau begini sudut pandang masyarakat hari ini dan kecenderungan itu, macam mana kita nak harmonikan dan kita mencari titik tengah itu, Ustaz Mio? Mungkin ada pandangan daripada Ustaz Mio? Saya rasa begini, buku-buku yang fundamental seperti ini sebenarnya wajib kita baca terlebih dahulu sebelum kita membaca buku real politik yang lain. Sebab Masya Allah, sebab walaupun saya ni daripada degree saya ambil sains politik, tapi kita tidak serius. Bukan kita lah, saya tidak serius untuk baca betul-betul dengan lebih mendalam. Malah kita kurang, bukan kita lagi, saya kurang untuk berbincang perkara ini secara kritis dengan rakan-rakan yang lain. Sebabnya real politik yang ada pada hari ini sebenarnya kalau kita kaji dan sebagainya pun, dia akhirnya berbalik kepada persoalan dasar. Dia berkaitan dengan idealism. Kalau bahasa mudahnya dalam kita faham Islam ni, kalau kita bahasa mudahnya sama ada nak ikut Islam ataupun nak ikut syahwat, nak ikut hawa nafsu sendiri. Sebab bila kita ikut hawa nafsu sendiri, itulah yang akhirnya akan membawa kepada ism yang lain. Kita menolak syariat ataupun mengambil beberapa intipati syariat saja yang kita rasa sesuai dengan kita menolak yang lain. Sebab itu saya suka bila saya pergi ke kedai-kedai buku, ada banyak penerbit-penerbit pada hari ini yang menterjemahkan buku-buku klasik, saya boleh katakan buku-buku klasik, terutamanya buku-buku politik ini dalam ruang yang ada pada hari ini untuk bacaan generasi hari inilah. Dan saya pun ada ikuti juga perbincangan secara online ini. Memang betul sebenarnya kita agak bimbang contohnya bila bercakap tentang maqasid syariah, bila bercakap tentang demokrasi dan sebagainya, kebanyakannya tidak didasari dengan ilmu-ilmu asas. Jadi kita takut kita bila membaca itu kita terus mengambil di peringkat atas tanpa kita kukuhkan dulu di peringkat bawah. Asalnya kita tidak kukuhkan terlebih dahulu. Kalau kita tengok buku ini, buku yang simple, agama dan politik, dan menjawab dakwaan tentang sekularisme. Kalau kita baca buku yang begini pula, Islam dan demokrasi, walaupun dalam dua bab yang terakhir tu membincangkan tentang gerakan Islam dan demokrasi, tapi buku ini asalnya adalah perkara yang asas tentang Islam dan demokrasi. Jadi buku-buku seperti ini, Islam dan sosialisme, Islam dan apa lagi, dengan kapitalisme, semua buku-buku ini perlu kita jadikan sebagai rujukan yang asas, pembacaan yang asas. Cuma tak nak je kan. Kalau kita ni sebab kita mungkin tak berminat dengan perkara-perkara ini, mungkin kita lebih suka tentang real politik hari ini, tapi kita kena pastikan bahawa kita sudah bersiap sedialah dengan ilmu-ilmu asas ini. Saudara Fakru pun saya rasa banyak baca buku tu. Mungkin boleh kongsikan buku yang terbaru tentang politik. Hari ini saya moderator, tak boleh kongsi buku sangat. Kita kena ikut buku yang Sifu kongsi. Allah Akbar. Membaca kita. Ya, saya rasa menarik bila Ustaz Mio, saya pun baru teringat yang Ustaz Mio adalah lulusan sains politik. Jadi sekarang Ustaz Mio sendiri sudah berada di lapangan praktis politik itu sendiri. Ada tak pengalaman, ini kita dah keluar dari buku tapi mungkin dari sudut cabarannya bila mana adanya ilmu-ilmu sains politik ataupun fundamental ini bila bertembung dengan, tak adalah nak kata bertembung, bila sudah berada di lapangan itu, adakah di sana ada perbezaannya? Oh, dulu dalam teori macam ni tapi bila dalam praktikal, mungkin ada pengalaman Ustaz Mio nak kongsi sikit? Pengalaman tu saya rasa tak terlalu nampak sangat kan. Cumanya
Yalah, macam kita belajar tentang bisnes kan. Kita baca buku bisnes lain, tapi bila kita buat sendiri bisnes, pengalaman itu yang lebih berharga. Jadi bila kita berada dalam politik ini, contoh macam kita bercakap tentang syura, kan? Kita bercakap tentang syura. Dalam teori syura itu lain, bukan lain, maksudnya kita baca tu teori lain. Tapi bila kita praktikkan syura itu, hanya ada orang mengambil syura itu hanya perkara sunnah. Kan? Dia tak anggap perkara itu perkara yang wajib, kan? Perkara sunat, bukan perkara wajib. Walhal syura itu adalah satu perkara yang wajib. Ada orang yang mengambil syura itu hanya sekadar second opinion. Dia dah ada jawapan, dia dah ada pendirian, tapi syura itu hanya sekadar dia punya second opinion saja. Dia tidak betul-betul commit dengan pandangan syura itu sendiri. Jadi kita dapat lihat situasi itu dalam real politik. Begitu juga tentang hak kebebasan, kan. Ada orang yang terus menolak hak dan kebebasan, ada orang yang mengambil demokrasi itu adalah merupakan hak kebebasan seseorang. Walhal kita mengambil demokrasi itu adalah demokrasi politik, tapi kalau dalam ekonomi kita menolak kapitalis, kan? Kapitalis yang berleluasa. Dalam demokrasi sosial sebagai contoh, orang yang memperjuangkan hak secara besar-besaran ataupun secara liberal, totally liberal, mereka mengambil demokrasi liberal itu sebagai hak yang diperjuangkan. Sedangkan kita sebagai seorang Muslim ini, kita ambil demokrasi itu, intipati demokrasi itu yang kita rasa boleh dimanfaatkan untuk perjuangan Islam. Saya minta maaf kalau ada bunyi orang baiki rumah kot, saya rasa. Malulah rumah apartmen kan. Jadi orang sebelah ni baiki rumah, kita terasa jugalah kan. Itu perkara biasa dalam program-program online Islamia. Minta maaf. Background bunyi tu sudah jadi satu lumrah yang kita kena terima lah sekarang. Okay, saya rasa saya nak tanya soal, sebelum kita masuk kepada apa ni, tak tahulah, mungkin rumusan ataupun lebih dalam tentang buku ni, saya nak tanya selingan Ustaz Mio, macam mana cara ataupun kaedah yang Ustaz Mio amalkan untuk konsisten nak baca buku, daripada seorang yang mungkin berdasarkan penerangan Ustaz Mio tadi, daripada yang mungkin biasa tidak begitu serius dalam membaca sebelum ni, bertukar menjadi menjadikan ia sebagai habit dan bertarget 100 buku tahun ni. Macam mana nak disiplinkan untuk membaca tu Ustaz Mio? Boleh kongsikan? Satunya sebab faktor usia lah. Bila kita meningkat usia ni kan, saya dah masuk 40 ni kan. Bila kita dah masuk faktor usia meningkat hampir 40 tahun ini, kita rasakan tak banyak ilmu sebenarnya yang kita ada, kan? Banyak benda yang kita rasa sangat jahil kan. Kita dah belajar di peringkat sekolah menengah, degree, master, tapi kita rasa apa sebenarnya yang aku ada kan? Apa sebenarnya ilmu yang aku ada? Apa buku-buku yang sebenarnya yang baca secara teliti, kan? Contoh macam kita ada, yelah saya pun akui kita ada banyak buku kan. Ada orang kata sundoku kan. Sundoku ni beli buku tapi tak baca kan. Saya pun suka juga membeli buku. Tengok ada buku menarik kita beli, tapi yang kita baca mungkin satu chapter saja. Kita tak serius membaca buku. Tapi sebenarnya budaya membaca, membudaya ilmu itu wajib sebenarnya kita kena utamakan, kan? Mungkin sebelum tak jadi habit kita ataupun tak jadi hobi kita. Mungkin hobi kita lain kan. Tapi bila kita rasa tak kan, sepatutnya kita kena jadikan buku ni sebagai habit kita. Kalau sehari kita tak baca buku tu, rasa macam ada something wrong yang kita tak lepas kan hari tu. Sekarang ni ada orang dia kata okay, baca satu hari boleh baca 2-3 buku sebab ada buku-buku tertentu khas di tempat-tempat tertentu dan waktu-waktu tertentu. Kan saya tak pandai lagi buat masa tu. Kan saya ada orang tengah drive baca buku lain. Kan tengah-tengah traffic light jam baca buku lain. Mungkin baca buku sastra. Dulu saya buat macam tu kan. Buku sastra mesti ada dalam kereta. Tapi saya rasa macam tak puas kan. Bila nak tidur kena baca buku lain. Tapi saya rasa saya tak pandai itu. Saya rasa saya kena habiskan satu persatu. Jadi saya cuba letakkan sasaran tu 100 buku tu. Saya cuba tengok macam mana tahun ini
Tapi alhamdulillah setakat ni dah 13-14 buah buku. Cumanya saya sarankan sangat-sangat kepada diri saya dan juga rakan-rakan sekalian, kita kena melazimi buku-buku ni. Tapi itulah macam yang disebutkan oleh Saudara Fakrul tadi, bila tengok orang habit membaca buku ni, dia habit dia macam-macam jenis genre buku kan. Ada yang dia suka baca buku-buku yang fiction kan, ada orang dia tak suka fiction, dia baca buku-buku yang non-fiction. Ada orang dia suka baca buku self development saja. Tapi itulah, kalau kita nak katakan kategori buku ni banyak, cuma kita kena pandai-pandailah untuk kita agih-agihkan waktu kita dan buku-buku yang hendak kita baca tu. Wallahualam. Ada waktu spesifik tak Ustaz Mio membaca? Setakat ni memang malam yang saya memang fokus lebih sikit untuk baca. Sebab waktu siang, waktu bekerja ni agak sukar Tapi memang kita kena lazimkan bawa buku ke mana-mana. Baca tak baca tu nombor 2, tapi bawa buku tu mesti. Sebab bila kadang-kadang kita lepak kedai makan dululah masa sebelum puasa kan. Lepak kedai makan, memang kita kena buka buku membaca. Dan membaca ni dia tak boleh kalau kita duduk ramai-ramai datang dengan geng-geng kita kan. Ada orang dia suka minum dengan kawan-kawan, jalan-jalan dengan kawan-kawan, dia memang payah nak membaca. Tapi kalau dia suka Lone Ranger ni, pergi minum sorang-sorang pun tak apa kan. Orang kata ni apa orang kata, ni macam terpinggir kan. Tapi bagi saya macam tak ada masalah kalau pergi minum kat kedai sorang-sorang baca buku kan. Tapi itulah malam lah yang paling, saya rasa paling efektif lah untuk baca. Sebut tentang mengeteh minum ini, dulu kita pernah bincang benda ni dalam buku Pendiam. Buku tentang karakter orang yang introvert, ya betul, introvert dan extrovert. Saya pernah dengar satu tips dari penulis Sapiens, Yuval Noah Harari. Orang pernah tanya dia juga tentang kita dah keluar buku ni sikit, tapi tak apalah, sembang tentang buku Ustaz Mio. Tak apa. Boleh. Orang tanya dia macam mana dia membaca, macam mana ada tips, macam saya tanya Ustaz Mio ni, apa tips dia membaca buku. Dia bagi tahu dia membaca, dia akan baca first 10 pages of buku tu. Kalau buku tak menarik dia tinggal je. Pada dia kalau 10 buku surat pertama buku tu tak mampu untuk capture perhatian dan juga tidak mampu untuk mengetengahkan the idea yang ada dalam buku tu, dia kata buku tu not worth for reading. Banyak lagi buku lain nak baca, dia cakap. Betul. String ni tapi boleh pakai juga. Maksudnya sebab tu saya rasa antara benda yang paling penting dalam baca buku ini ialah forward, maksudnya prakata oleh seseorang penulis supaya dari situ kita boleh tahu kepentingan ataupun the idea yang nak dibawa di buku tu. Dan saya rasa sebab itu saya tanya tadi apa hasrat yang dibawa oleh penulis buku ni lah. Jadi berkaitan dengan benda tu, tadi Ustaz Mio sebut tentang asalnya benda ni adalah kertas kerja yang dibentangkan di Eropah. Ya. Jadi tentang golongan minoriti, something like that. Boleh Ustaz Mio kongsikan lebih lanjut tentang perkara tu? Maksudnya minoriti, saya tengok ada dalam topik buku ni. Ya, berkenaan dengan tajuk itu ada dibincangkan dalam bab yang terakhir iaitu bab yang kelima. Nipis saja kalau tengok bab yang kelima ni sangat nipis berbanding dengan bab-bab yang lain. Beliau menunjukkan bagaimana sebenarnya pentingnya orang-orang minoriti Muslim berada di Eropah ataupun berada di Barat ini. Sebab dia kata itulah yang menjadikan salah satu syiar pengantarabangsa Islam. Dia kata bila orang-orang Islam berada di Barat, maka itu adalah syiar dia. Itu adalah universality Islam. Itu adalah pengantarabangsa Islam. Sebab dia kata itu salah satu cara mudah untuk kita nak membawa Islam di tengah-tengah kelompok masyarakat Barat. Kalau kita menggunakan media sebagai contoh, mungkin orang tak baca atau mungkin disekat, mungkin payah nak penetrate. Tapi kalau kita sendiri berada dalam masyarakat komuniti Barat itu, maka kita sendiri adalah merupakan duta ataupun pembawa Islam itu. Dan saya rasa daripada kertas kerja inilah munculnya satu fik baru
yang disebut sebagai fiqh minority ataupun fiqh aqliyat itu. Dan kebanyakan, dan saya suka satu subtopik yang menarik dalam buku ini, bila sebut tentang konservatism itu, konservatism yang tidak eksklusif dan inklusif yang tidak tercabut dari akarnya. Tinggi saya kata, dunia perkataan tu agak ni sikit. Maksudnya kalau kita menjadi konservatif, tapi kita tidak terlalu eksklusif dengan diri kita sahaja, tapi kalau kita nak jadi inklusif, kita tidak boleh tercabut daripada akar kita. Boleh faham Berkerut dahi lagi. It takes time untuk kalau hadam. kita jadi, kalau kita jadi orang yang konservatif, kita tidak boleh terlalu eksklusif. Boleh faham? Kalau kita jadi konservatif, kita tak boleh terlalu eksklusif. Dan kalau kita nak jadi inklusif, kita nak bersosial dengan orang, kita tidak boleh tercabut daripada akarnya. Pendirian kita ni tidak boleh tercabut daripada akarnya. Kita sebagai seorang Muslim, bila bersama dengan orang-orang non-Muslim, jangan kita tercabut akar pegangan kita. Akar pegangan kita. Akar pegangan kita. Kalau kita nak jadi orang yang konservatif, tak nak bercampur dengan orang lain, kita jangan jadi terlalu eksklusif sampai kita tutup pintu, kita buat tembok penghalang untuk kita berinteraksi dengan orang-orang non-Muslim. Jadi kita kena, seperti mana itu saya katakan, kita perlu bila kita jadi seorang duta Islam di komuniti barat ini, kita mesti memainkan peranan Islam dengan cukup baik. Dan kebanyakannya dalam buku ini ada disebut tentang beberapa kaedah. Antaranya adalah kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi jalan untuk merealisasikan suatu kewajipan itu, hukumnya adalah wajib juga. Ini saya Fakrul untuk kan. Contoh macam kita nak bentuk parti politik kan. Politik itu wajib. Jadi parti itu juga adalah, penubuhan parti itu juga adalah wajib. Nak semayang itu wajib. Ambil wuduk itu adalah wajib. Itu pertama. Yang keduanya adalah, dah hafal kalau tak boleh jawab masa ta'aruf ni. Yang keduanya adalah kaedah al-umur bimaqasidiha kan. Maksudnya segala perkara itu mestilah bergantung pada niat kita. Betul, ada prinsip saduz zara'i. Itu saya katakan buku ini dia ada kaitan juga dengan usul fiqh kan. Jadi kalau orang yang ada basic usul fiqh itu sangat menarik untuk kita baca buku ini kan. Sebab dia paling tidak pun dia akan mengimbau semula ilmu-ilmu yang telah dipelajari sebelum ini. Itu yang saya boleh kongsikan. Masya Allah. Saya rasa apa yang digambarkan oleh apa yang dinyatakan tentang konservatif, kena bergaul, saya rasa itu memang menepati dengan prinsip yang Islam telah ajar. Maksudnya untuk menampakkan keindahan dan syiar Islam yang terbaik itu, maka itulah dari sudut praktis yang secara prinsipnya sudah ada, tapi flexibility dari sudut pelaksanaan sesuai di mana kita berada. Sama macam kita di Malaysia, kita dengan non-Muslim kan? Ya. Ya, kita dengan non-Muslim, macam mana kita dengan non-Muslim yang bukan Islam ini, adakah kita nak terus tertutup tanpa ada interaksi dengan orang bukan Islam, ataupun kita bersama dengan orang bukan Islam sampai kita tercabut akar pegangan kita. Jadi kita kena blend betul-betul perkara tersebut. Sebab tu saya suka manhaj wasatiyah yang diketengahkan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini. Apa nama fiqh tadi yang Ustaz Mia bagi tahu? Fiqh aqliyat. Fiqh minority. Mungkin itu kesesuaiannya di Eropah. Saya rasa di Malaysia kita sudah ada fiqh yang lebih sesuai dengan praktis di Malaysia. Tak silap saya namanya ta'ayush. Ta'ayush, ya betul. Ya betul. Mungkin kita boleh kupas buku itu pula lepas daripada ini. Kena cek orang lain tu. Okey, saya tertarik kepada bila kita nak bawa benda tu berkait dengan membawa image ataupun syiar lah. Kita di bawah buku ni kena ada syiar kita juga. Ni setiausaha membawa buku dah komen, lazimkan bawa buku ke mana-mana. Saya ingat dulu Ustaz Mio, kalau di UIA dulu, kita pernah buat, Ustaz pernah buat kempen kot, best Ustaz Mio. Kempen bawa buku ke mana-mana, Ustaz Mio ingat tak? Maksudnya, ada.
Saya rasa kempen tu sangat bagus dan dia masih memberi kesan kepada saya lah sehingga ke hari ini. Masa tu saya first year lah silap. Kita boleh hidupkan balik, insyaAllah. Masya-Allah. Nampak buku kat belakang tu dah tahu dah. Ini je yang boleh, background yang boleh guna. Empat lain semua macam sepah. Mainan anak. Okay. Ni buku kategori Sudoku ni Ustaz Mio. Kumpul-kumpul dulu. Allah, jangan gitu. Tapi insyaAllah. InsyaAllah. Banyak yang okay, mungkin last kali Ustaz Mio. Rumusan ataupun saya suka kalau kita panggil sebagai take home message daripada buku. Dalam banyak-banyak benda-benda dalam buku ni, apa yang paling penting kita nak bawa dan nak sembang kat rumah balik? Okay. Saya rasa satu perkara yang kita perlu ingat betul-betul ataupun kita perlu jadikan sebagai satu sandaran kukuh kita, iaitu Islam itu adalah merupakan syariah. Maksudnya dia adalah jalan yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan itu sahaja yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan-jalan lain bukan jalan yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita kata jalan itu saja membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu istiqamah dengan jalan tersebut. Istiqamah bukan hanya melakukan sesuatu perkara itu secara konsisten, tapi istiqamah adalah kita memperjuangkan, membawa sesuatu, berpegang teguh dengan perkara Islam itu, secara bersungguh-sungguh, ataupun kita pegang Islam itu sampai ke akhirnya, sampai hujung nafas kita. Jadi izm yang lain ataupun budaya-budaya yang lain adalah perkara-perkara yang di luar daripada landasan. Kadang-kadang kalau kita tergelincir daripada landasan itu, kita kena kembali semula kepada track yang sebenar. Jadi bila kita betul-betul faham Islam ini, datanglah mana-mana ideologi sekalipun, kita insya-Allah kita boleh bukanlah berdepan, tapi kita boleh nampak mana baik mana buruk. Macam buku ni kan. Buku ini kita sebenarnya membahaskan tentang dua perkara asas je, sama ada Islam dan juga sekularisme. Kan? Politik Islam dan juga politik sekular. Kalau kita baca buku yang Tuan Guru Presiden ini, Tuan Guru Abdul Hadi Awang ini, kita akan tahu tentang Islam dan demokrasi. Kalau kita baca buku lain, mungkin kita akan jumpa Islam dan sosialisme. Jadi perkara-perkara ini adalah satu perkara yang jadi asas kepada kita. Seperti mana saya katakan tadi, kita kena pegang kemas-kemas tentang syariat Islam, dan insya-Allah bila kita betul-betul faham tentang syariat Islam, banyak lagi benda yang kita rasa kita perlu belajar kan. Jadi bila kita yakin, kita bangga dengan syariat Islam, datanglah macam mana sekalipun, insya-Allah dia tidak menggugat diri kita. Wallahualam. Wallahualam. Kita terpaksa buat kaedah. Terima kasih Ustaz Mio atas kupasan yang menarik tadi. Yang satu take home message ataupun rumusan yang kita boleh ambil daripada buku ini. Pun begitu, saya terpaksa bawa perbincangan kita ni agak anti climax sebab baru masuk soalan Ustaz Mio. Okey. Climax pun anti climax lah. Okey, soalan daripada Dr. Nur Iliani Muhammad Nawawi, bilik sebelah ni. Bab terakhir dalam buku ini berkenaan fit minoriti, nak tanya pendapat saudara Mio. Terdapat suara-suara di mana jika terdapat sekatan menyebabkan syiar agama lain seolah disekat di negara umat Islam. Syiar agama lain pula yang disekat di negara umat Islam. Bagaimana boleh menasib saudara kita seagama di luar negara? Boleh faham Ustaz Mio? Okey, berkenaan dengan syiar agama lain, saya rasa perkara itu tak jadi isu sebab di Malaysia ni memang kita benarkan syiar-syiar agama lain wujud dalam negara kita. Nak bina gereja, nak bina kuil, malah ada patung-patung yang besar. Kalau macam ni Kelantan, saya pergi Kelantan 2-3 minggu lepas kan, kita tengok sendiri dekat Bacok tu kan. Jadi perkara itu bukan satu perkara yang asing kan. Kita dan dalam Islam juga melarang kita meruntuhkan rumah-rumah ibadat orang-orang lain kan. Jadi perkara itu perlu ada, seperti yang saya katakan, kita perlu melihat kepada fiqh yang lain, iaitu fiqh ta'ayush ataupun fiqh interaksi bersama dengan non-Muslim dan
macam saya katakan tadi, memang ada nasib saudara-saudara kita di luar negara. Macam kita biasa kita dengar tentang nasib umat Islam di Rakhine, di Palestin sendiri, in fact di China. Kita perlu terpaksa bersabarlah buat sementara sebab kita tidak ada kuasa politik yang kuat untuk campur tangan untuk memberi tekanan yang lebih kuat terhadap negara-negara tersebut. In fact kalau kita ada PBB sekalipun, tidak ada kemampuan di peringkat negara untuk di peringkat antarabangsa untuk memberikan tekanan kepada negara-negara yang menyekat kebebasan minoriti umat Islam di luar negara. Jadi saya rasa itu wallahualam kita perlu baca lagi tentang macam fiqh ta'ayush, fiqh interaksi dengan non-Muslim. Wallahualam. Okay. Kalau itu situasi, terima kasih Ustaz Mio. Kalau itu situasi dalam negara kita berkaitan dengan sekatan, kalau boleh kita guna kata tu, sekatan kepada penyebaran agama Islam, agama lain di negara kita, kita bagaimana kalau pendekatan yang sama diamalkan oleh negara-negara lain? Adakah dengan cara sekatan tersebut bakal menyekat penyebaran Islam di negara-negara barat? Adakah dengan cara sekatan tersebut bakal menyekat penyebaran Islam di negara barat? Saya ingat dulu mungkin berkait dengan satu akta yang dicadangkan oleh Kementerian Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama untuk akta penyekatan menyebarkan agama lain. Saya rasa berkait dengan benda tu. Jadi sekiranya di negara kita mengamalkan seolah-olah ke arah untuk menyekat agama lain untuk menyebarkan agama mereka. Jadi kalau perkara yang sama diamalkan oleh di negara lain, jadi cara sekatan tersebut akan menyekat penyebaran Islam di negara-negara barat. Boleh faham Ustaz Mio? Mungkin ada kupasan? Boleh faham. Wallahualam saya tak berani nak kupas panjang, itu kan cik orang lawyer tu. Sebab dalam Federal Constitution pun memang ada sebut tentang perkara ni. Dan Federal Constitution memang tak membenarkan orang-orang non-Muslim untuk sebar fahaman mereka kepada orang-orang Islam. Jadi secara technically kena carilah sahabat-sahabat lawyer untuk kupas benda ni. Saya pun tak berani nak cakap tentang perkara ni. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz Mio. Saya nak baca beberapa komen lah sebelum kita berakhir ni. Kemudian daripada Saudara Razak Ustaz. Saudara Razak ni dulu pernah jadi panel di My Book Time kita. Dia Syarah Syamimi. Mantap, mana Syarah Syamimi? Tak ada dah ni. Saya rasa dia ada program lagi ni. Dari Faizah Hamdan, jika mahu bergaul dengan sesiapa sahaja, terutama orang bukan Islam, jangan tercabut dari akarnya, iaitu asas Islam. Jika mahu berada di dalam kelompok kita aja, jangan tutup pintu interaksi dengan kumpulan lain. Dua konsep menarik daripada perkongsian ini. Boleh dilatih, terima kasih. Ini yang telah telah dikongsikan oleh Ustaz Mio tadi. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Tapi saya kalau tadi Ustaz Mio dah bagi sedikit rumusan tentang buku, mungkin pesanan akhir daripada Ustaz Mio kepada kita semua penonton dan juga mungkin kepada kami lah, membawa buku berkenaan dengan membaca ataupun cadangan ke hasrat. Silakan kata-kata akhir. Bukan akhir lah kali ni, akhir kali ni. Baik, banyak sangat dah pesanan ni. Untuk momen buku lah. Untuk momen buku saya harap teruskan usaha ini. Memang saya sangat suka dengan konsep begini konsep momen buku ni dan juga inspirasi Muslim tak salah saya ada satu dua perkara ni saya rasa sangat menarik. Dan saya juga lihat momen buku buat pondok buku kan. Macam mana pondok buku di airport? Sudah ada? Dalam proses kontraktor kita hire, maksudnya design dah selesai dengan pihak airport pun dah setuju untuk dengan design yang kita ketengahkan. Sekarang ni dalam proses open tender, apa benda. Saya sangat berharap supaya momen buku dapat teruskan usaha-usaha begini. Saya pernah sebut dulu pada setiausaha momen buku, saya kata kalau boleh jadikan Kota Baru tu sebagai kota buku. Jadikan kota buku di Kota Baru ataupun mana-mana tempat sekalipun, jadikan buku tu, budaya membaca, budaya ilmu tu sebagai satu budaya yang subur dalam kalangan masyarakat kita. Dan saya sangat merindukan ada perbincangan-perbincangan sebegini. In fact, perkara-perkara yang lebih besar lagi pun,
kalau boleh kita bincangkan bab-bab polisi, sebab saya rasa itu perkara yang agak kurang dalam realiti pada hari ini. Kalau kita nak tengok orang yang aktivis terlalu ramai, tapi orang-orang yang memikirkan ini bagi saya agak kurang. Jadi kita kena bincangkan. Wallahualam, terpulang kepada nature momen buku, tapi saya sangat menyokong usaha yang dilakukan oleh momen buku ini. Saya cabar untuk wujudkan satu kota buku di Kota Baru. Kita menunggu hal tersebut. Yelah, kita tahu orang Kelantan ni terkenal dengan institusi pondok. Why not kalau kita kembangkan lagi untuk menjadi budaya ilmu dalam kalangan masyarakat di Kota Baru ataupun di Kelantan itu sendiri. Kan macam contoh bila Tuan Guru ni Abdul Aziz wujudkan medan ilmu di tengah-tengah Kota Baru itu secara tidak langsung melambangkan bahawa betapa besarnya orang-orang Kelantan cintakan kepada ilmu. Yelah, satu harapan yang cukup besar kan. Kalau kita pergi KL, kita tengok macam-macam kan, bangunan-bangunan besar. Nak cari perbincangan-bincangan seperti itu agak rare, agak sukar kan. Jadi mungkin boleh dimulakan di Kelantan. Teruskan, mudah-mudahan kita semua mencintai ilmu dan kita mengamalkan ilmu. Kan? Sebab tak guna kalau kita ada macam-macam buku pun tapi kita tak boleh mengamalkan ilmu, itu satu perkara yang tak sepatutnya lah. Jadi perkara paling penting sekali adalah mengamalkan buku dan mengamalkan ilmu, dan orang yang berilmu ni semakin dia kenal Tuhan dia, semakin dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wallahualam, terima kasih sekali lagi kepada Momen Buku sudi menjemput saya. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada perkara yang saya kongsikan ini tidak menepati atau tak sampai. Wallahualam, ada rezeki kita boleh jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz Mio Isfandi atas perkongsian buku Agama dan Politik tulisan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi pada pagi ini. Kami juga di peringkat Momen Buku ucapkan terima kasih atas kesudian Ustaz Mio. Tak ramai yang berani kupas buku berat-berat ni. Dan kita pun di peringkat kita pun di peringkat Momen Buku mengambil benda ni sebagai cabaran barulah. Mungkin sebelum ni budaya kita suka kupas buku yang agak pop di pasaran. Buku-buku yang bergenre lebih popular. Tapi dengan adanya sesi kali ini mudah-mudahan menjadi satu titik mula yang baru untuk kita ketengahkan buku-buku yang lebih fundamental dan lebih berat, mungkin itu kataan yang boleh saya gunakan, supaya budaya buku itu bukan sekadar berpusing di sekitar pembacaan buku-buku popular, tapi kita kena ketengahkan juga buku-buku yang lebih asas dan berat ini, insya-Allah. Okey, saya rasa itu saja untuk sesi My Book Time kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mio dan juga kepada semua penonton yang bersama kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat sempena Ramadan kali ini khususnya. Saya akhiri dulu, saya tak boleh akhiri. Saya serahkan kembali pentas ataupun skrin ini kepada dari Nurul Huda, Pengarah Operasi Momen Buku.